بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سورة النساء. Firman Allah yang bermaksud, dan apakah yang menghalang kamu, menyebabkan kamu tidak bangkit berperang per jalan Allah, padahal orang-orang yang lemah di kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak merayu dalam keadaan merintih, wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada negeri yang penduduknya, penghuninya berlaku zalim ke atas kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kepada kami pemimpin dari sisi kamu, penyelamat dari sisi kamu, dan penolong dari sisi kamu, wahai Tuhan. Orang-orang yang beriman itu berperang per jalan Allah, dan orang-orang yang kafir itu berperang per jalan taghut. Maka perangilah penolong-penolong syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu terlalu lemah. Ayat ini sebab turunnya berkait dengan sahabat-sahabat Nabi yang lemah, terkurung di Makkatul Mukarramah. Mereka tidak mampu berhijrah bersama dengan Nabi SAW, menyebabkan mereka ditindas, dizalimi di Makkatul Mukarramah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah SAW supaya bangkit berjuang walaupun berperang menentang kaum musyrikin bagi menyelamatkan saudara-saudara mereka yang ditindas, yang dizalimi dan diunyanya di Makkatul Mukarramah. Dan Allah meletakkan bahawa peperangan orang-orang yang beriman itu adalah perjalanan Allah, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar. Dan orang-orang yang engkar kepada ajaran Allah itu berada di jalan yang salah,
menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang-orang yang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang menentang Islam ditolong oleh syaitan-syaitan, sama ada kalangan manusia dan jin. Syaitan-syaitan itu walaupun kelihatan tipu dayanya banyak, helahnya banyak, mereka terlalu lemah berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebab turun ini berkait dengan Makkatul Mukarramah, Quran adalah petunjuk kepada orang-orang yang beriman sehingga hari kiamat. Hendaklah ayat-ayat Quran itu diamal sehingga hari kiamat, menunjukkan kewajipan orang-orang Islam menolong saudara-saudara mereka yang diunyaknya di mana sahaja. Dan yang terkini berlaku di bulan Ramadan, saudara-saudara kita di Gaza terkurung dalam satu kawasan yang sempit, kawasan beberapa ratus kilometer persegi, panjang beberapa puluh kilometer, dari Kuala Terengganu ke Merecang, ke Dungun sahaja. Itu kawasannya. Mereka dikepung oleh tentera Yahudi yang dibantu oleh kuasa-kuasa besar dunia, kuasa-kuasa timur dan barat. Ini adalah ujian kepada seluruh umat Islam. Apabila umat Islam melakukan sedikit kesilapan, dianggap sedikit tetapi besar, besar dari segi ajaran Islam. Mereka meninggalkan kewajipan jihad, menolong musuh-musuh Islam, menjatuhkan kerajaan Osmaniyah tahun 1924, menyebabkan orang Islam dibalakan dengan orang-orang Yahudi berjaya mendirikan tanah air mereka yang mereka dakwa negeri mereka, kononnya negeri yang diasaskan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam di Palestin, yang mempunyai perancangan untuk menakluk dunia sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam memerintah dunia. Walaupun Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam berbangsa Bani Israel, berbangsa Yahudi, semua rasul-rasul dan nabi-nabi adalah Islam. Tidak ada nabi Yahudi, tidak ada nabi Kristian, tidak ada nabi musyrikin. Semua nabi adalah Islam. Tak ada nabi yang tidak Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW di Madinah supaya dibaca kepada orang-orang Yahudi. Adakah kamu menjadi saksi? Ada sama ketika Nabi Yaqub alaihi salam berada dalam keadaan nazar, didatangi oleh tanda-tanda mati. Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anaknya yang mengelilinginya, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu ibadat setelah aku mati nanti? Lalu anak-anak Nabi Yaqub menjawab, kami yang menyembah beribadat kepada Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan yang satu. Dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Semua Nabi-Nabi termasuk Nabi Yaqub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam adalah Islam. Yang berhak untuk memerintah bumi Palestin ialah Islam. Maka tidak ada tempat bagi yang bukan Islam. Sama ada Yahudi, sama ada Arab, ataupun siapa saja. Nak perintah Palestin dengan kebangsaan, dengan nasionalisme,
dengan pahaman-pahaman yang lain tidak berhak. Yang berhak untuk memerintah Palestin ialah dengan Islam. Hari ini muncul kumpulan Islam, Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah, yang berjuang di atas dasar Islam untuk mendirikan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam yang membenarkan semua kaum duduk di Palestin. Islam menang di Palestin, orang Yahudi tidak dibunuh kalau mereka sanggup menjadi rakyat. Mereka tidak dihambat kalau mereka sanggup menjadi rakyat. Kita tidak larang Yahudi, Kristian menjadikan Palestin tanah suci mereka. Orang Kristian menghormati Palestin, di situlah tempat lahirnya Nabi Isa AS. Nabi Isa tidak dilahirkan di Amerika, tidak dilahirkan di England, tidak dilahirkan di Perancis, dan Isa dilahirkan di Palestin. Maka orang-orang Kristian menganggap Palestin tanah suci mereka. Begitu juga Nabi Musa AS, Nabi orang Yahudi, berhijrah ke Palestin. Palestin adalah bumi Anbiya, bumi Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala pilih menjadi bumi Isra. Bumi Isra Nabi SAW dan bermulanya Mi'raj. Ketika Nabi Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis yang kami berkati di kelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala jemput Rasulullah SAW pada malam Isra, pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit, bermula daripada Baitul Maqdis. Dan di situ Nabi SAW bersembayang dengan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Didatangkan ruh mereka. Dan Nabi SAW dibawa ke depan menjadi imam. Menunjukkan Nabi semua adalah Islam. Maka Islamlah yang berhak untuk memerintah Palestin. Adapun orang Yahudi menganggap di situ tapak kerajaan mereka. Mereka balik ke situ untuk mendirikan semula negara Nabi Sulaiman AS yang didakwa oleh kumpulan Zionis di zaman kerajaan Islam yang akhir. Palestin diamanahkan kepada kerajaan Utsmaniyah. Apabila Theodor Herzl, pemimpin Zionis, berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid, Sultan Utsmaniyah Turki, nak rasuah berjuta-juta pound, berjuta-juta duit emas kepada Sultan Abdul Hamid. Dengan tegas Sultan Abdul Hamid mengatakan, saya tidak akan mengotorkan, menghitamkan sejarah yang ditulis dengan emas oleh nenek moyang saya Sultan Utsmaniyah yang mempertahankan Islam. Saya tidak akan khianat. Lalu Theodor Herzl dihalau oleh Sultan Abdul Hamid. Maka dirancang untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Dibuat perjanjian di antara Theodor Herzl dengan Lord Balfour, Menteri Luar British. Maka dibuat perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour, British berjanji untuk menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi. Kemudian perjanjian Sykes-Picot. Sykes Menteri Luar British, Picot Menteri Luar Perancis. Membuat perjanjian untuk membahagi-bahagikan negeri-negeri Arab, negeri-negeri jajahan takluk Utsmaniyah di kalangan kuasa-kuasa penjajahan.
ketika berlakunya Perang Dunia yang pertama, orang-orang Arab menolong British, menolong Perancis, tidak menolong kerajaan Osmaniyah. Maka jatuhlah kerajaan Osmaniyah. Akibatnya dilaksanakan perjanjian Sykes-Picot. Negeri-negeri Arab dibahagi-bahagi jadi banyak-banyak negeri pada hari ini. Ada besar dan ada kecil. Yang besar diberi kepada raja-raja yang menyokong Barat. Yang kecil diberi kepada JKK, hak sokong dia. Itu negeri yang kecil-kecil yang duduk di teluk. Dibagi kepada puak-puak yang menyokong dia. Dan Palestin dipegang oleh British. Lalu diangkut orang-orang Yahudi berpindah ke Palestin untuk dijadikan negara kepada mereka. Maka tahun 1948 Yahudi mengisytiharkan negara haram Israel. Diterima oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dianggotai oleh anggota-anggota tetap, iaitulah British, Perancis, Amerika, Rusia, China. Ini ialah anggota tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mengiktiraf wujudnya negara haram Israel. Maka semua kuasa-kuasa besar timur dan barat ini bertanggungjawab menubuhkan negara Israel yang haram itu. Maka rakyat Palestin yang bersemangat Islam dipimpin oleh Mufti Palestin Al-Sayyid Al-Amin Al-Husaini dan pejuang-pejuang Palestin yang lain, termasuklah yang datang dari luar Palestin, Syekh Azzuddin Al-Qassam, seorang alim dari Syria yang dibuang ke Palestin, tak boleh duduk di Syria, dihalau oleh Perancis, berjihad menentang Yahudi di Palestin. Termasuk Abdul Qadir Al-Husaini, iaitulah seorang Palestin yang lulusan Universiti American University di Kairah. Pelajar terbaik American University. Dia belajar di situ, belajar universiti yang ditaja oleh Amerika, menjadi pelajar terbaik. Pada hari convocation, menyerahkan ijazah, dia terima ijazah. Tiba-tiba dia pergi ke mikrofon menyampaikan ucapan, inilah universiti yang merosakkan Islam. Yang merosakkan Islam, merosakkan umatnya. Lalu ijazahnya disiap, dikoyok di hadapan pentas. Menyebabkan dia dihalau di Mesir. Hebat. Boleh ijazah, siap ijazah. Ini semangat dia seorang terlibat dalam perjuangan menentang Yahudi. Melibatkan pemimpin-pemimpin Islam, Hasan Al-Banna, Mustafa As-Sibai dan lain-lain lagi. Mengumpulkan pemuda-pemuda untuk berperang menentang Yahudi yang mengisytiharkan negara Israel. Mahlangnya di masa itu negara-negara Arab yang dihadiahkan oleh kuasa-kuasa barat ini, walaupun Yahudi dalam keadaan lemah di masa itu, negara-negara Arab mengambil tindakan menerima genjatan senjata dan menangkap pemimpin-pemimpin Islam yang berjuang di Palestin. Arab ni jadi alat, jadi ejen kepada Barat. Maka hilanglah, lemahlah perjuangan Palestin. Namun perjuangan tidak mati. Tidak mati perjuangan ini. Kerana disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tazalu ta'ibatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku satu kumpulan yang bangun berdiri untuk berjuang bagi menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka, sehingga Allah menentukan kemenangan kepada mereka. Ini disebut oleh Nabi SAW, disebut dalam hadis-hadis yang sahih, akan ada satu kumpulan daripada umat aku. Kumpulan ini di seluruh dunia ada. Kumpulan Islam ini. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh musuh-musuh Islam. Tetapi ada satu kumpulan yang istimewa. Sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Jawab Rasulullah SAW, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk-penduduk Baitul Maqdis
dan yang berada di keliling Baitul Maqdis. Mereka ini tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang Yahudi yang sangat bermusuh dengan Islam. Walaupun dalam keadaan tidak ada senjata, lelaki, perempuan dan kanak-kanak kita tengok sendiri dalam TV, dengan lastik, dengan batu mereka bangkit, mereka tidak boleh dihapuskan. Betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan hari ini berlaku kebangkitan dengan cara yang tersusun. Apabila tentera Yahudi melalui perisikan mereka mendapat maklumat bahawa Gaza ini dikumpul senjata-senjata yang banyak yang mengancam mereka, yang boleh menembusi pertahanan mereka. Setelah negeri-negeri orang Islam mempunyai kemampuan teknologi, ada kemampuan teknologi, mampu walaupun Mesir dikeliling jadi barwa Israel, walaupun negeri Arab keliling takut, tetapi ada negeri Islam yang mampu buat senjata yang boleh mengatasi pertahanan Amerika, di mana Israel menamakan pertahanan Qubbah yang melindungi Israel, yang tidak boleh ditembusi oleh sebarang serangan udara, serangan roket. Tiba-tiba senjata yang direka ini boleh mengelirukan radar, mengelirukan sistem pertahanan Israel, boleh menembusi sampai ke Tel Aviv, sampai ke Haifa, sampai ke bandar-bandar Israel, tak boleh dihapuskan oleh senjata-senjata pertahanan, menyebabkan mereka dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang gila. Maka dilancarkan serangan hari ini, tak ke lelaki, perempuan, kanak-kanak, tak ke siapa sahaja, hospital pun diserang. Padahal salah mengikut undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa salah. Sebenarnya undang-undang antarabangsa yang diamalkan oleh Barat hari ini adalah undang-undang Islam. Undang-undang Islam, orang putih ambil daripada Islam. Mereka tak tahu undang-undang. Dalam Islam firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini dihuraikan oleh Rasulullah SAW kepada penglima-penglima tentera Islam yang ditugaskan untuk berperang. Dihuraikan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan khalifah-khalifah Islam yang kemudian daripadanya. Pesanan Nabi SAW, la taqtulu imra'atan wala shaykhan kabiran wala sabiyan wala rahiban fi sawma'atih wala taqta'u sajarat wala asiban wala taqta'u sajaratan muthmirah uqtulu wala taqduru wala tumathilu. Ingat, bila kamu berperang, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh padri-padri di gereja, tak boleh. Padri duduk di gereja, tak boleh bunuh padri. Jangan bunuh orang-orang awam, jangan musnahkan kebun-kebun, jangan cincang mayat yang sudah mati, jangan khianat perjanjian. Ini adalah adab-adab yang diajar oleh Islam di dalam peperangan. Maka orang Islam memelihara adab-adab ini. Apabila ahli undang-undang antarabangsa yang bermesyuarat di Geneva, mesyuarat di Belanda beberapa kali, nak menggubal undang-undang antarabangsa, di antaranya undang-undang perang, mereka tak berjumpa cari, tak bertemu di mana rojokkan, sehingga mereka membaca terjemahan Al-Quranul Karim. Ini adalah hukum Islam.
yang diamal, dikenali perjanjian Geneva, perjanjian macam-macam perjanjian. Tak boleh menggunakan senjata pemusnah. Tetapi Yahudi menggunakan senjata pemusnah. Yahudi dilindungi oleh Barat. Kerana Yahudi dengan kekayaan duit, dengan menguasai bank dunia, menguasai bank-bank antarabangsa, menguasai media. Media dikuasai oleh dia, AP, Reuters, macam-macam syarikat berita yang besar dikuasai oleh Yahudi. Termasuklah bank-bank yang besar dikuasai oleh Yahudi. Dengan duit mereka mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia. Nak pilihan raya di Amerika, pilihan raya presiden, pilihan raya kongres, kalau nak menang kena sokong Yahudi. Tak sokong Yahudi tak menang, sebab Yahudi bagi pitih untuk diundi. Yahudi gunakan media, gunakan surat khabar TV dia. Nak pilihan raya di England, pilihan raya di Perancis, negara barat kena sokong Yahudi, baru boleh menang pilihan raya. Menyebabkan pemimpin-pemimpin kuasa besar dunia menyokong Yahudi ini, dilindungi. Dan hari ini kita membaca kenyataan-kenyataan barat, kenyataan negara-negara kuasa besar, kecuali Rusia dan China masih diam kerana dibelawan Amerika. Ini pun tak boleh harap juga. Mereka terlibat dalam menubuhkan negara Israel tahun 1948. Ada sejarah dia. Senyap saja. Negara-negara barat menghujahkan bahawa Israel berhak menyerang, membunuh kerana mempertahankan diri dia, melindungi diri dia. Mempertahankan diri apa? Negara haram. Pergi ambil tanah air orang Arab yang sudah lama di situ. Orang keturunan Palestin asal duduk di situ. Pergi mengaku tanah air dia. Macam kita gerapah rumah orang. Naik rumah orang ni rumah saya. Ambil gerang, tukar nama. Saya nak rumah ni. Ini lebih teruk pada pokok. Ini yang berlaku kepada negara Israel yang kita kena faham. Sebuah negara yang haram, yang tidak patut diiktiraf oleh dunia. Tetapi kuasa besar iktiraf dan melindungi mereka. Melindungi mereka bukan sahaja dengan dasar luar, dengan diplomatik, ucapan-ucapan di bangsa-bangsa bersatu. Sebarang keputusan di bangsa-bangsa bersatu boleh digunakan kuasa bitu. Di mana kuasa besar dunia, Amerika, British, Perancis, Rusia, China, ada kuasa bitu. Kuasa pembatal. Ini hak dia. Ini kezaliman bangsa-bangsa bersatu. Boleh dibuat satu keputusan di bangsa-bangsa bersatu nak kutuk Israel, nak bertindak terhadap Israel, maka kuasa-kuasa besar guna kuasa bitu. Hapuskan keputusan untuk menghukum Israel melakukan jenayah perang dan seumpamanya. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kebetulan di bulan Ramadan, mereka menyerang, mereka membunuh, berlaku bulan Ramadan. Bulan orang Islam lapar, bulan orang Islam bermunajat, bulan orang Islam berdoa, bulan orang Islam diperkenankan doa mereka. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa. Sampai hari ini seluruh kekuatan tentera Israel, darat, laut dan udara semua, tentera darat, tentera udara, mula-mula dengan tentera udara, serangan kapal terbang. Kapal terbang yang lajunya 2-3 kali ganda suara laju kapal terbang. Kalau kita naik kapal terbang daripada Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur, dekat 40 minit sejam. Kapal terbang dia ni 15 minit ke Kuala Lumpur. Berkali ganda suara. Dengan kekuatan serangan udara ke atas Gaza, kemudian serangan laut dan serangan darat, dia lancarkan serangan itu, semuanya gagal, tak berjaya. Kerana pejuang-pejuang Islam di Palestin menggali terowong di bawah tanah, buat terowong. Sekarang ni alat banyak, boleh gali terowong. Dia serang-serang, sudah tubik ke belakang. Ada terowong di belakang. Sudah banyak tentera Israel dan yang mati dibunuh
yang ditawan pun ada. Dan roket-roket Palestin sampai ke lapangan-lapangan terbang, menyebabkan banyak syarikat-syarikat penerbangan membatalkan penerbangan mereka ke Israel, menunjukkan mereka sudah dikepung dengan serangan roket. Dengan pertolongan Allah, Palestin berada di pihak yang kuat, Israel di pihak bertahan. Kami ingat, mungkin peperangan ini memakan masa yang panjang. Dan penghujungnya disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud wa hatta yuqatil al-yahud wara' al-hajar was-shajar. Faqala al-hajar was-shajar, ya muslim hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu illa sajaratul raqad fa innaha sajaratul yahud. Nabi kata akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam berjaya membunuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam berjaya membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi berlindung di belakang kayu dan batu. Kayu dan batu memberitahu, wahai orang Islam, ini Yahudi berlindung di belakang, sila datang, hapuskan dia. Malaikan pokok Orqad. Pokok Orqad ni pokok Yahudi. Saya pergi ke negara Arab, saya tanya orang Arab mana dia pokok Orqad. Lalu dia tunjuk lebih kurang macam pohon ru, pohon Christmas. Tetapi daun dia lebih kasar pada daun ru tempat kita. Dan dia tidak besar macam pohon ru. Dia rendah sikit. Dan orang-orang Yahudi menanam pohon ini di keliling rumah mereka. Betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Bila buat rumah, mereka tanam pohon di keliling rumah. Jadi pelindung pada mereka. Akan tiba masanya orang Islam mengalahkan mereka. Tetapi ada kalangan pemimpin Arab mengatakan, jangan cari pasal. Saya pernah jadi tetamu kerajaan Arab. Jadi tetamulah, saya tak mau sebut nama negeri Arab ni. Takut malu dia, tak apalah. Jadi tetamu, bila saya sapa ingat ke, dia nak igak. Di terbang rupanya, dia sambut. Jadi tetamu dia, tetamu negara. Letak di istana, sedaklah tidurnya. Kemudian ada pengiring. Pengiring pula, pengiring saya. Pengiring ni tanya saya, apa yang PAH nak bantuan daripada dia? Saya kata, saya tak mahu apa-apa. Saya nak tanya je 3 soalan. Tapi saya sebut satu soalan. Soalan saya, mengapa negara-negara Arab menerima perjanjian Oslo, menerima perjanjian Madrid, perjanjian yang mengiktiraf negara Yahudi Israel? Mengapa negara Arab terima? Kami parti-parti Islam menolak perjanjian ini. Dia kata sebab kita terima perjanjian ini kerana kita negara kecil, bukan negara besar. Kita nak lawan orang Yahudi ini, Israel tak erok. Saya kata, Afghanistan, rakyat Afghanistan lawan Rusia, lawan Soviet. Mereka adalah negeri yang miskin, tak ada PT, tak ada duit. Mereka atas nama jihad, atas nama perjuangan mengalahkan Soviet, menghalau Rusia daripada Afghanistan. Dia kata sekiranya kalau kita lawan juga, boleh jadi Israel akan menakluk negeri Arab. Akan meluahkan jajahan dia, negeri Arab ditakluk oleh Israel. Saya pun baca sejarah juga. Saya kata kalau negeri Arab menakluk, kalau negeri Arab ditakluk oleh Yahudi dengan seluas-luasnya, maka negeri Arab akan menerima nasib Hitler. Perang Dunia yang kedua, bila Hitler menakluk negeri-negeri yang banyak, jadi luas wilayah dia tak larat nak jaga, jatuh dia. Ini dia akan berlaku begitu. Akhirnya dia kata, saya bukan orang politik, saya dah erti bab ni. Tak apalah. Akan jadi begitu. Ini takut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata orang-orang Yahudi ini bangsa yang penakut. Mereka tidak memerangi kamu. Orang Yahudi tidak memerangi kamu, malaikat mereka duduk dalam kampung yang dikuburkan. Kampung yang dikuburkan. Dan di belakang tembok-tembok yang didiri oleh mereka. Tuhan sebut dah dalam Quran. Betul sungguh hari ini memang tiap-tiap kampung Israel ada bilik bawah tanah. Quran muhassanah, iaitulah kampung yang dikuburkan, bilik bawah tanah. Au min wara'i judur, mereka letak dinding, tiap-tiap kampung ada benteng, ada tembok. Dia buat tembok. Ini Quran. Quran dah sebut hari ini. Alhamdulillah. Apa yang Tuhan sebut dalam Quran berlaku. Orang Yahudi buat kota, buat tembok dan duduk di bawah tanah yang dikuburkan. Tuhan sebut. Ba'suhum bainahum syadid. Tuhan kata jangan bimbang, mereka berlawan sama sendiri. Yahudi ni berlawan sama sendiri. Dia berkelahi sama sendiri. Tahsabuhum jami'an. Kamu anggap mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta. Hati-hati mereka berpecah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Sebabnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Tak berakal. Kenapa tak berakal? Dia tolak kitab Taurat, tolak petunjuk Allah Ta'ala. Kerana nak cari makan, nak cari duit. Ke makan je. Jadi puak-puak yang duduk ke makan ni menatang, Tuhan kata, tak berakal. Inilah perangai orang Yahudi. Betul salah tak berlali. Mereka akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Betul-betul. Apa yang berlaku pada hari ini, orang Yahudi buat apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Itu bukan kekuatan, sebenarnya kelemahan. Dan di sana ada mazhab ortodok. Mazhab ortodok orang Yahudi ini, mazhab yang takut nak balik ke Palestin. Dia marah orang Yahudi balik ke Palestin ramai-ramai. Cari pasal je, kubur tu dia kata. Palestin akan jadi kubur kepada orang-orang Yahudi di akhir zaman. Di mana orang-orang Yahudi dari Eropah, dari Afrika, dari rata-rata dunia balik di situ untuk berkubur di situ. Sebenarnya walaupun mereka boleh buat macam-macam teknologi yang canggih, mereka berkubur di situ kerana mereka bertanggungjawab merosakkan manusia, merosakkan umat manusia di dunia. Mereka lah yang mencipta bank riba. Bank yang ada riba, ini penciptaan mereka. Mereka lah yang mencipta teori-teori dan ideologi yang merosakkan. Ajaran komunis. Ajaran komunis, pengasas komunis moden ialah Karl Marx. Karl Marx ni Yahudi. Yahudi Karl Marx ni membawa ajaran yang tak percaya pada adanya Tuhan. Dia Yahudi, dia merosakkan manusia yang lain. Kerana kepada mereka, bangsa manusia yang sebenar, keturunan Nabi Adam, orang Yahudi je. Hak bukan Yahudi ni goyim. Goyim ni manusia menatang. Mereka menganggap manusia kaum lain menatang. Kita duduk mengaji, manusia asal daripada monyet. Yahudi ajar begitu. Dia je manusia, kita monyet belaka. Kena tipu dia. Ini, tapi banyak orang lain tak sedar. Yang sedarnya orang Islam. Maka orang Islam yang layak untuk lawan Yahudi. Dan kita kena anggap saudara-saudara kita di Gaza adalah wakil-wakil orang Islam yang sedang berjuang untuk menentang satu kumpulan Zionis yang zalim dalam sejarah manusia, membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul, membunuh pemimpin-pemimpin yang mengislahkan manusia. Mereka lah yang bunuh, yang merosakkan manusia. Maka mereka perlu diajar. Kekayaan mereka, teknologi mereka tidak boleh melindungi mereka daripada azab Allah di dunia sebelum terima azab di hari akhirat.
Oleh kerana kita ada wakil Palestin yang akan berucap berkenaan dengan Gaza dengan cara yang terkini, maka saya nak beri peluang kepada wakil Palestin. Ada siapa harap? Yang akan berucap. Maka cukuplah sekadar itu penerangan saya berkenaan dengan peristiwa yang berlaku untuk jadi maklumat kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.